Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari sama-sama kita lafazkan alhamdulillah kerana kita berada dalam satu majlis ilmu, iaitu Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Dan hari ini kita sangat bertuah untuk pagi 10 Jun 2020 bersamaan dengan 18 Syawal 1441 Hijrah. Hari ini tempoh PKPP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dimulakan. Namun pastikan kita dalam keadaan masih waspada, masih kena jaga-jaga, insya-Allah terus patuhi apa yang kita sebut sebagai norma kehidupan baru, insya-Allah. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana kita akan bincangkan satu topik. Namun sebelum saya nak kongsikan topik ini, saya nak ajak para penonton untuk sama-sama kita berfikir. Bertuahnya kita kerana kita kebanyakannya kita dilahirkan dalam keadaan ahli keluarga yang Islam, dan juga kita dibesarkan dalam keadaan alhamdulillah suasana sekelilingnya Islam. Tetapi sangat istimewa apabila ada mereka yang celik mata hatinya, subhanallah, menemui ataupun mencari sendiri jalan fitrah, iaitu jalan Islam. Dan hari ini kekaguman kita bukan sekadar dilafazkan. Hari ini kita akan bicarakan tentang fiqh, iaitu kita akan membicarakan tentang fiqh mu'allaf. InsyaAllah mereka itu yang digelar sebagai saudara baru. Banyak yang kita mungkin akan tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz yang untuk pencerahannya, insyaAllah. Cumanya saya tidak kesorangan di sini. Kita sangat bertuah juga kepada pagi ini. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nizam Abdul Qadir. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar kita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Doktor. Yang merupakan juga insan yang begitu banyak pengalaman menyantuni mereka yang bergelar sebagai saudara baru. InsyaAllah akan dikongsikan oleh beliau sebentar lagi. Cumanya para penonton sekalian, saya yakin banyak soalan yang anda dah simpan nak ajukan. Terus sahaja ajukan. Caranya macam mana? Hubungi kami di talian 1800 881677 1800 881677. Di skrin itu dah dipaparkan. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di 011123364480, atau boleh terus sahaja ke page Facebook kami ataupun di laman Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Boleh tinggalkan soalan di ruangan komen ataupun boleh share, kongsikan di Facebook anda live ini, siaran langsung ini, insya-Allah sebagai manfaat bersama. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Doktor, jika kita bicarakan tentang fiqh mu'allaf ini, kita akan fokuskan kepada fiqh. Namun sebagai mukadimah, saya suka untuk doktor ceritakan secara gambaran awal bagaimana begitu hebatnya mereka yang bergelar mu'allaf ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Terima kasih da'i hadirin, sidang penonton muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendapat hidayah iman ini merupakan perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Kerana asas penting kita sebagai manusia adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan hikmah penciptaan itu adalah melakukan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini asas yang sangat-sangat penting. Jadi sebab itu soal iman ni soal yang sangat besar sekali. Oleh kerana itu kita melihat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid. Mengajak masyarakat keluar daripada syirik kepada Allah, mengajak manusia keluar daripada kekufuran kepada tauhid, kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW tak berdakwah untuk betulkan soal ekonomi lagi. Ya.
tak berdakwah untuk betulkan soal-soal sosial dan sebagainya, ya. Benda tu akan datang selepas daripada itu. Kerana soal iman ni soal yang paling penting sekali. Jadi sebab itu bila mana seorang manusia itu yang asalnya tidak Islam, bila dia kembali kepada fitrah Islam, dia dapat mengucap 2 kalimah syahadah, ini merupakan satu perkara yang sangat besar dalam kehidupan, ya. Jadi ini nikmat iman, hidayah iman, ya. Hidayah yang sangat-sangat penting. Jadi hidayah ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hidayah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kena usahalah bagaimana kita nak mendapat hidayah, ya. Kita kena mencari jalan untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang yang berjihad, orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh pada Allah, mencari redha Allah, mencari hidayah, mencari iman, lanahdiyannahum subulana, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan-jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, ya, iman ni satu perkara yang sangat besar. Malangnya orang yang mendapat hidayah iman sebelumnya tidak beriman, bila mendapat hidayah iman biasanya mereka ini sangat-sangat menghargai nikmat iman. Malangnya orang yang asalnya sudah ada iman, dilahirkan dalam keluarga yang beriman, ya, asalnya Islam, mereka kadang-kadang tidak menghargai nikmat iman ini. Allah. Ya, tidak menghargai nikmat iman ini, maka tidak menjaga iman, tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang perkataan itu seolah-olah perkataan yang menunjukkan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi iman ni satu perkara yang sangat besar. Wallahu a'lam. Baik, itu dia Doktor. Saya tertarik dengan apa yang Doktor kongsikan di awal perbincangan kita ini, Doktor, ya. Bagaimana iman itu perkara paling utama, paling besar. Ya. Bahkan ia adalah nikmat yang paling hebat, yang mana kalau kita dapat lihat kepada sirah Rasulullah SAW sendiri pun, baginda mengajak kepada mentauhidkan Allah pada awal dakwah baginda, ya. Itu dia. Baik dia, Doktor. InsyaAllah satu perkara yang mungkin kita boleh fikirkan, bagaimana beruntungnya kita sebenarnya dilahirkan dalam keadaan Islam, tetapi lagi beruntung, lagi hebat mereka yang mencari fitrah Islam itu sendiri dengan usaha mereka dan nampak dengan mata hati itu. Allahu Akbar. Baik Doktor, bagaimana jika kita boleh mulakan? Saya ada satu persoalan berkaitan dengan fiqh mu'allaf ini, berkaitan fiqh ini. Selalunya jika kita mulakan dengan nama, ramai yang selalu bertanyakan bagaimana, adakah wajib menukarkan nama mereka kepada nama Islam ataupun nama berunsurkan Arab, bahasa Arab itu, ataupun nama ayah perlu ditukar kepada Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah hadir pengislaman itu, sebelum diislamkan dah ditanya dah soalan. Dah ditanya soalan nama apa nak pilih nak pilih depan ni. Depan mengucap ni nama apa yang nak dipilih, kan. Itu sebelum pengislaman tu. Sebelum pengislaman dalam majlis lah. Majlis nak mengucap tu adalah 7-8 orang tu. Tengok dia tanya dah. Ya, yang kondak tu tanya, sekarang nak pilih nama apa? Maka bincang, dia nak bagi nama Muhammad, dia nak bagi nama Mustafa, dia nak bagi nama Ahmad, dia nak bagi nama Abdul Razak. Bincang nama kan. Belum masuk Islam lagi tu. Macam nak bagi nama anak lah. Bagi nama anak, kan. Jadi yalah, belalah dia Mustafa pun boleh, dia jawablah yang bakal mualaf ni. Mustafa pun tak apa-apalah. Jadi maknanya sebahagian daripada masyarakat kita, dia seolah-olah memandang soal nama ini satu perkara yang sangat penting. Ya, seolah-olah begitu. Sedangkan al-ibratu bil musamma la bil asma. Benda perkara yang kita nak kira betul-betul tu musamma, zat dia. Benda yang dinamakan itu yang nak diambil kira, la bil asma, bukan sekadar nama semata-mata. Kalau nama dia Muhammad, nama dia Muhammad, tetapi dia tak semayang, tak edit juga. Ya. Nama dia macam nama Nabi Isa, nama dia Muhammad Isa. Nama Nabi Muhammad pun ada, Nabi Isa pun ada, kan.
tapi dia minum mara, dia berjudi, tak jadi juga. Kalau nama dia tak nampak Islam, kita tengok sekali tak ada bunyi Arab, tak nampak bunyi Islam pun, kan? Katalah nama dia Lanyau. Tanah liat ke apa kan. Tapi masya-Allah dia semayang, dia puasa, dia baca Quran dan sebagainya. Alhamdulillah. Mana maksud saya ialah persoalan nama ni penting, tapi tidaklah sepenting sangat berbanding soal iman, soal patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tadi soalan tadi mana? Yeah. Nama orang yang muallaf itu dengan nama bapa dia, nama keluarga dia, ya. Nama bapa, nama keluarga jangan sentuh, jangan kacau. Oh. Ya, jangan sentuh, jangan kacau. Pasal apa kita nak ubah nama orang? Yeah. Nama elok dah, nama Hadari dah. Saya rasa tak apa sedap tu. Saya nak buat nama lain, nak buat nama Tamadun. Mana boleh kacau, ini nama orang lain, nama orang lain. Yeah. Jadi nama bapa kita jangan kacau. Ya, walaupun kita tak seronok nama bapa kita apa, jangan kacau. Jangan sentuh, itu nama orang lain. Yeah. Ya. Kita tak ada hak untuk kacau nama orang lain. Jadi bagi seorang muallaf bila masuk, jangan kacau nama bapa. Baik. Jangan kacau nama keluarga. Nama keluarga dia Lim, kekalkan Lim. Nama keluarga dia Mutusami, kekalkan. Kan? Nama keluarga dia apa-apalah yang tak sedap langsung nama ni. Tak usah duk kacau, biarkan. Itu nama keluarga, itu nama bapa, ya. Nama bapa. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka liabaihim. Umum ayat Quran ni. Yeah. Panggillah mereka bagi bapa-bapa mereka, ikut nama bapa mereka. Huwa aqsatu 'indallah, ia lebih adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sebab itu saya kadang-kadang rasa berat sikitlah bila soal bin Abdullah ni. Kan? Bila masuk Islam bin Abdullah, ya. Saya pun duk cari jugalah. Saya ingat saya tak jumpa lagi lah. Wallahu a'lam ada fatwa ke ataupun tidak. Saya berat kenapa nak bin Abdullah. Bila masuk Islam je bin Abdullah. Ya. Jadi seolah-olah kita buang nama bapa, kita seolah-olah buang nama keluarga. Itu nak cari betul-betul fitrah. Betul. Jadi sudah berlawanan dengan zahir ayat Al-Quran. Ud'uhum li'abaihim, panggil nama bapa mereka, ikut nama bapa mereka. Sudah berlawanan dengan zahir ayat Al-Quran. Satu. Yang keduanya, bayangkan perasaan seorang bapa apabila namanya dibuang oleh anak dia. Hanya kerana masuk Islam. Hanya kerana masuk Islam. Apa perasaan bapa ni bila anak dia masuk Islam? Satu, tiba-tiba buang nama dia. Dia rasa bangga ataupun dia rasa marah. Sudah tentu sebagai bapa dia rasa marah. Kenapa anak dia buang nama dia? Betul. Bubuh bin Abdullah. Ini nampak jadi jangan kacau. Nama bapa Ramasami kekalkan. Anak lelaki Ramasami, anak lelaki Mutusami kekalkan, tidak ada masalah. Ya. Sebab itu kalau kita baca dalam sejarah Ikrimah bin Abu Lahab, Abu Jahal. Saya lebih kurang kita. Dua itulah ya. Kalau Abu Lahab ada dalam Quran, tabat yada Abi Lahab kan. Abu Jahal pun mana famous lah. Cuba baca dalam sejarah, ada tak Ikrimah masuk Islam. Betul. Dia lawan Rasulullah, lawan, lari ke mana? Ke Yaman, lari lepas tu patah balik. Tapi dalam sejarah nama dia Ikrimah, tak apalah. Bin, kalaulah Abu Jahal atau Abu Lahab, bin tu juga. Masih dikekalkan dalam buku sejarah. Baik. Sampai sekarang boleh baca buku Ikrimah anak, katalah anak Abu Lahab. Anak Abu Lahab. Kan? Tak Ikrimah kata, Rasulullah ubah sikitlah nama pak saya. Kan? Tak ada. Kekal. Mana begitulah sahabat-sahabat Nabi bila mereka masuk Islam, bapa mereka dah mati kan. Mereka mana dalam sejarah tidak diubah langsung. Maksudnya doktor, Islam ini membuktikan bahawasanya Islam sangat-sangat menghormati kaum ataupun latar belakang bangsa itu sendiri. Ya. Islam sangat menjaga satu keluarga. Islam sangat menjaga nasab keturunan. Islam menjaga bangsa itu, tidak ada masalah. Islam tak kacau. Baik. Tak kacau bangsa, tak ada. Awak nak masuk Islam mesti jadi Arab. Nama kena tukar Arab. Jadi isu kita sekarang,
nama bapa jangan kacau. Ya. Cuma nama orang yang masuk Islam muallaf itu. Itu mungkinlah kita nak ubah suai sikit, kan? Nak ubah suai sikit ataupun nak tambah. Saya lebih suka tambah daripada tukar nama. Kan? Katalah nama kita bapa nama Ramasamy, dia nama Linggam. Linggam bin anak bin pula. Kan dalam ni anak lelaki. Linggam anak lelaki Ramasamy. Kan Linggam. Dia masuk Islam. Mungkinlah dia nak bubuh nama apa dia tu Linggam. Kalau perkenalkan dia Linggam, orang tak perasan dia Islam. Kan? Mungkin Firdaus. Mungkin Firdaus, Linggam Elias Firdaus, anak lelaki Ramasamy. Maknanya nama yang bapa saya bagi dulu Linggam. Cuma bila saya dah Islam ni, saya nak pilih satu nama yang menggambarkan, bagi nampak orang Islam ni. Kan? Itu je. Tapi di kalangan keluarga dia yang non Muslim, bapa dia, mak dia yang masih non Islam itu Linggam. Baik. Itu dia, bukan apa doktor. Ini nak menafikanlah ada tuduhan-tuduhan yang kurang berasas menyatakan kalau masuk Islam masuk Melayu. Itu tidaklah betul doktor ya. Itu definisi perlembagaan. Baik. Definisi perlembagaan ni, Melayu ni dia Islam bercakap bahasa Melayu, mengamalkan adat budaya Melayu. 3 syarat ni. Definisi perlembagaan. Jadi bila dia masuk Islam, dia pula duduk Malaysia boleh cakap Melayu, kawan-kawan banyak orang Melayu boleh cakap Melayu dia. Bila hari dia masuk Islam tu, dia pakai kepiah, pakai songkok, pakai baju Melayu, mengamalkan adat budaya Melayu, orang kata masuk Melayu lah. Masuk Melayu lah. Masih 3 syarat tu cukup. Okey, baik. Itu dia, cantik doktor. Sudah terang lagi bersuluh. Cumanya doktor, satu soalan yang cantik juga daripada penonton kita, sahabat kita di Facebook ni, Sal Rashid. Katanya, Assalamualaikum Ustazan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah syarat utama seorang mualaf untuk memeluk agama Islam? Apakah syarat utamanya? Yang kedua, bagaimana prosedur pemelukan ataupun proses memeluk agama Islam seorang mualaf mengikut undang-undang Islam dan syarak? Bagaimana jika pengislamannya tidak didaftarkan? Ini pun ada kes juga doktor ya. Tetapi dia sudah bersyahadah dan menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Baik, silakan. Syarat utama untuk masuk Islam ini adalah keyakinan seseorang itu kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengaku bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya, 2 perkara ni. Maknanya dia bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Kan? Dan bersaksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Yang lain tu akan datang kemudian lah. Tapi yang ni dulu, ini syarat asas, syarat utama untuk menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita ada 2, satu kita ada hukum syarak, satu kita ada pentadbiran undang-undang syarak. Jadi kita kena bezakan di antara hukum syarak dengan pentadbiran hukum syarak. Pentadbiran hukum syarak ini dia berdasarkan maslahah, dia berdasarkan peruntukan undang-undang, dia ada banyak perkara. Betul. Ya, banyak perkara. Tapi hukum syarak ni lebih fleksibel, lebih mudah sebenarnya. Jadi kalaulah kita kata pentadbiran hukum syarak, nak masuk Islam kena ada saksi 2 orang. Nak masuk Islam kena ada gambar 2 keping, 3 keping contohnya. Kan? Nak masuk Islam tu hari pejabat buka. Kan kena daftar tu pejabat tutup tak boleh kan. Hari Sabtu Ahad juga Islam masuk Islam. Itu pentadbiran. Itu pentadbiran. Itu proses pendaftaran proses pendaftaran itu pentadbiran je tu. Yang kita nak kira betul-betulnya bukan pentadbiran. Yang tu orang pejabat. Kita orang awam ni, kita masyarakat awam ni, kita kira hukum syarak dulu. Baik. Maknanya kalau nak masuk Islam hari Sabtu, pejabat agama tutup. Kita kena tunggu hari Senin lah. PKP pula kan. 2 bulan. Tak boleh masuk Islam ni, minta maaf pejabat kami tutup cik. Kan? Kena habis PKP nanti baru boleh datang masuk Islam. Dah, itu pentadbiran. Pejabat tutup kan tak tutup. Kita boleh masuk Islam bila-bila masa, di mana-mana aja. Bila-bila masa? Bila masa. Tepi longkang pun tak apa. Duduk tepi longkang jumpa, saya nak masuk Islam. Tepi longkang tu, boleh masuk Islam situ. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kenapa? Syarat utama dia mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Jadi yang pentadbiran tu kemudian. Yang pentadbiran tu kemudian. Jadi saya nak mudahkan.
Oh, saya tak ada tauliah nak ajak mengucap. Itu pun satu perkara. Ya. Tak Layak apa. ke saya ni? Layak ke saya tak ada tauliah. Awak semayang tak? Semayang. Awak tahu tak ajar dia mengucap? Tahu. Syarak. Kita selesaikan hukum syarak. Ya. Selesai. Tak ada tauliah. Tauliah itu kepentingan dia untuk ambil tindakan kalau orang tu ajar mengucap cara salah. Kan? Baik. Dia bawa mengucap 5 kalimah syahadah. Kan? Tak undang-undang ada. Undang-undang ada. Ya. Kalau dia mengajar mengucap elok 2 kalimah syahadah, Baik. undang-undang memang ada. Tak apalah, betul dia masuk Islam tu. Betul. Dia jangan bimbang, jangan takut. Asalkan lepas yang itu. Terlepas tu. Baik. Kalau mati pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia dah beriman dah. Okey doktor, yang soalan kedua ada berkaitan dengan bagaimana kalau mereka yang tidak daftar tu tapi cuma jawapannya kejap lagi doktor. Kepada anda semua, kalau nak tahu jawapannya nantikan selepas ini. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah biar tanyalah ustaz yang sampaikan. Nantikan selepas ini, tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. Tak kira di mana sahaja anda berada, tiap-tiap hari menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan hari ini, Alhamdulillah masih bersama dengan saya Da'i Hadari dan Ustaz Dr. Nizam. Kita bincangkan tentang fiqh mu'allaf. Dan seronok di hati apabila kita bicarakan tadi bagaimana baru satu persatu kita dapat jawapannya. Cumanya kejap lagi soalan yang kedua tu doktor, kita akan jawab insya-Allah. Cumanya ketika ini kita bawakan kepada anda seorang yang subhanallah menjadi inspirasi kita semualah pagi ini. Jadi kita bersama dengan saudara baru kita yang berbahagia Muhammad Waliyuddin Chua. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ni nak panggil apa ni? Muhammad Waliyuddin ya? Panggil Muhammad Waliyuddin. Okey, baik. Waliyuddin, apa khabar kita? Sihat ya? Dikabarkan di Sarawak. Alhamdulillah. Ya, ni sekarang ni di Sarawak ya? Ya, dekat Miri, Sarawak. Miri, Sarawak. Baik, alhamdulillah saya Da'i Hadari dan juga bersama dengan Ustaz Dr. Nizam ni, Waliyuddin. Untuk di awal ni kita nak tanyalah pengalaman. Mungkin para penonton nak tahulah dah berapa lama mengucap 2 kalimah syahadah dan macam mana penerimaan keluarga juga masyarakat terhadap pengislaman Waliyuddin ni? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pada tahun ni masuk bulan September, agaknya dah 9 tahun dah ni masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi macam mana keluarga dan juga masyarakat bila dapat tahu Waliyuddin pada awalnya memeluk agama Islam? Ya, pada awal-awalnya memanglah semua orang terkejut. Bukan terkejut saja. Lepas tu mak ayah pada waktu tu tak tahu lagi. Keluarga tak tahu lagi. Saya tak bagi tahu. Jadi saya masuk Islam dulu. Lepas tu barulah bagi tahu ahli keluarga. Tapi kawan-kawan dah tahu dulu. Kawan-kawan saya dah bagi tahu. Baik, hubungan dengan keluarga macam mana? Ada tak bermasalah pada mulanya dan sekarang pula macam mana? Sebenarnya tak ada masalah besar. Mereka pun agak baik. Pada awalnya mungkin cuma terkejut. Jadi bila terkejut ni dia adalah rasa kecewa, marah sikit. Tapi yang itu sikit-sikit je. Tak adalah sehebat dugaan macam saudara baru yang lain. Tapi kalau macam saya, dia biasa-biasa. Jadi setelah setahun dua, family dah boleh mula terima lah. Macam tu. Alhamdulillah. Mak bapak saya ni dia masih kira dapat terima lagi. Okey, Waliyuddin, ni pun saya nak tanyalah, mungkin ramai yang tertanya-tanya juga. Dengan siapa belajar agama Islam ini dan bagaimana tertarik dengan agama Islam tu? Silakan.
Jadi yang paling pertamanya macam mana tertarik tu sebab mungkin waktu belajar di asrama. Jadi saya ni selalu perhatikan kawan-kawan yang beragama Islam, mereka solat, lepas tu ada benda yang mereka tak boleh buat, contohnya seperti minum arak, berbanding dengan kawan-kawan yang bukan Islam lah. Jadi dari situ saya rasa macam menarik minat saya. Macam mana mereka boleh ada disiplin nak solat sehari 5 kali. Lepas tu macam mana mereka boleh tahan diri daripada minum arak dan sebagainya. Jadi semua ni membawa kepada pencarian lah. Jadi saya pun bertanya kepada kawan-kawan dan cari buku yang berkenaan dengan Islam selalunya. Dan kebetulan pula saya ni suka baca buku. Jadi memang dari situlah banyak dari ilmu. Situlah membaca tu yang membuka minda saya terhadap agama Islam ni. Itu dia. Okey, kemudian yang terakhirlah soalan ini. Macam mana mempraktikkan agama Islam ialah dalam keadaan mungkin ketika di awalnya keluarga masih lagi belum Islam, untuk solat, untuk berpuasa, mungkin makanan juga. Mungkin boleh kongsikan? Boleh. Jadi bila mak ayah saya ni tahu saya dah masuk Islam, di rumah sebelum tu pun memang kita tak makan yang haram lah. Maknanya mungkin disebabkan daripada tak suka makan yang pertamanya. Jadi itu memudahkan lagi makan minum dekat rumah. Lepas tu kalau untuk solat tak jadi masalah. Saya boleh lakukan semua tu dalam bilik. Tak ada gangguan. Apa pun yang saya buat tak diganggu oleh ahli keluarga sendiri ataupun sesiapa. Jadi alhamdulillah proses tu sangat mudah bagi saya. Bersyukur kepada Allah lah. Allah Ta'ala mempermudahkan segalanya. Itu dia. Alhamdulillah. Kerana itu juga terdorong ya. Kemudian Waliuddin, alang-alang di Syawal ni kita nak tanya juga macam mana apabila beraya, sebab mungkin ada ahli keluarga yang masih belum Islam. Macam mana beraya tu? Kita hari raya Aidilfitri. Mereka lain pula. Macam mana tu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari itu masa PKP ni saya ingatkan kemungkinan besar lah memang beraya seorang diri dalam bilik. Tapi yang terjadinya ada juga kawan yang ajak ke rumah beraya. Jadi alhamdulillah lah. Ada juga beraya. Selamat hari raya juga kepada selamat hari raya juga kepada dai dengan Ustaz Nizam. Alhamdulillah. Dulu saya awal-awal masuk Islam, ada orang hadiahkan saya buku yang ditulis oleh Ustaz Nizam tentang fiqh mu'alaf. Sempat juga saya baca. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih perkongsian Ustaz. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik, terima kasih Muhammad Waliuddin Chua kerana pagi ini meluangkan masa bersama dengan kita. Banyak yang kita dapat ilmu dan juga motivasi jugalah kepada walaupun kami ini daripada sejak azalinya Islam tapi sebenarnya Allahu Akbar begitu terinspirasi. Terima kasih Muhammad Waliuddin kerana bersama dengan kami. Dan insya-Allah kami doakan terus subur, istiqamah dan terus berdakwah juga kepada semua insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia. Baik, Doktor. Nama dia Chua tu ya? Ya, Muhammad Waliuddin Chua. Chua makna nama bapa atau nama keluarga lah. Dikekalkan. Okey, sedikit doktor, sebelum kita nak jawab soalan yang kedua tadi tu, bagaimana doktor yang melihat keadaan yang bersama saya dapat lihat melalui pencarian, kemudian melalui bertanya, kemudian mencari ilmu itu sendiri melalui bacaan. Begitu hebat. Baik, bila mana kita mendapat sesuatu dengan kita usaha, kita mengkaji, kita membaca, bila kita dapat tu kita akan rasa sangat-sangat menghargai. Sangat-sangat menghargai. Macam orang dapat duit lah, dapat duit mudah sangat, duit masuk sana kan. Orang yang diberi makanan, dia dah kenyang dah makan, diberi bantuan makan, dapat lagi nasi bungkus. Dapat nasi bungkus, dapat macam-macam. Tak teringin dah. Pasal dia pun dah kenyang. Di rumah dia pun dah ada dah. Dia tak akan menghargai pemberian orang. Betul. Tapi bila seorang tu tidak ada makanan di rumah dia, dalam keadaan lapar, tiba-tiba ada orang sampaikan bantuan, dia sangat menghargai. Betul. Kalau beras biji tu jatuh tu dia akan kutip balik. Allah. Sebab dia sangat-sangat memerlukan. Jadi begitulah bila kita mencari
agama yang benar ini kita usaha sungguh-sungguh ke penghargaan itu sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita boleh luaskan bacaan kita tentang peristiwa Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dia daripada Faris. Dari Faris nak sampai ke Madinah tu. Kalau kita baca sejarah dia masuk macam-macam agama. Allah. Sahabat Nabi ni Salman, dia masuk agama sekian, dia tengok tokoh agama tu ada yang tipu, yang dapat duit derma, dia simpan untuk diri dia, dia kayakan diri dia sebagai ada yang baik, tokoh agama yang baik ni pesan akan lahir seorang rasul akhir zaman nanti, kamu pergi cari tempat sekian. Dia berpindah dari satu agama ke satu agama. Akhirnya sampailah ke Yasrib, ke Madinah. Jadi apa yang diceritakan oleh tokoh agama yang baik tadi ni nampak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salman Al-Farisi dia mencari agama dengan dia masuk macam-macam agama. Dia kaji macam-macam agama. Bahkan dengan jarak yang jauh merantau untuk mencari kebenaran. Ya, dari Farsi, Iran lah. Iran tu ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita nampak dalam sejarah Islam salah seorang tokoh besarnya adalah Salman Al-Farisi. Allahu Akbar. Itu dia. Nikmat iman yang sangat hebat. Jagalah ia. Baiklah doktor, soalan yang kedua tadi. Bagaimana ada yang tak daftar walaupun dah menyebut kalimah nafi dan juga isbat itu ataupun kalimah syahadah itu tapi tidak daftar. Dan lebih teruk mungkin ada kes juga yang meninggal. Mungkin doktor boleh kongsikan. Baik. Sebelum saya nak jawab soalan tu, saya nak petik satu hadis ni sebagai tambahan Bila kita nama ni satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Sesiapa yang mendakwa, menisbahkan dirinya kepada bukan bapa dia. Dinisbah kepada bukan bapa dia, sedangkan dia tahu itu bukan bapa dia. Bapa dia selama ni melahir apa yang bela dia, yang dia ni tahu ni bapa kandung dia, tiba-tiba dinisbahkan kepada bukan bapa dia. Dia tahu. Fal jannatu alaihi haram, maka syurga ke atasnya adalah haram. Allah. Maknanya diharamkan syurga. Bukanlah tak boleh masuk syurga. Lambat sikitlah. Pasal kesalahan dia menisbahkan diri kepada bukan bapa dia. Allah. Itu sebab itu saya bimbang bin Abdullah ni, bimbang. Tapi bapa tu Abdullah jugalah secara umumnya kan. Tapi kenapa kita nak ubah nama bapa kita itu satu, kecil hati. Yang kedua, Allah Taala tak suruh panggil kepada bin Abdullah, suruh panggil nama bapa yang tu. Ketiga, image Islam itu kan. Seolah-olah kita buang keluarga bila kita masuk Islam itu kita nak kena jaga. Baik. Soalan tentang masalah kita masuk Islam kemudian kita tak daftar. Ini tuan-tuan, kita pertimbang di antara hukum syarak dengan pentadbiran hukum syarak. Hukum syarak dengan pentadbiran hukum syarak. Kita jaga syarak ni, syariat ni. Pentadbiran ni kita jaga juga. Tapi janganlah pentadbiran ini sampai mengabaikan hukum syarak. Maksud saya, nak masuk Islam, pentadbiran kata kena ada saksi dua orang, kena bawa gambar. Janganlah kerana pentadbiran ni awak tak boleh masuk Islam lagi. Pasal saya tak ada gambar lagi. Kena pergi tangkap gambar dulu. Kan? Ukur gambar dulu. Janganlah pentadbiran ni sampai nak mengabaikan hukum syarak. Baik. Jadi kita nak kena jaga hukum syarak ni, masa yang sama kita jaga pentadbiran. Pentadbiran pun penting. Pentadbiran pun penting. Tapi hukum syarak ni sangat penting. Terutama. Paling penting lagi. Baik. Jadi kalau dia masuk Islam tapi tak daftar, tak apalah. Dia sudah beriman di sisi Allah, dan adalah orang-orang yang tahu tu. 3-4 orang yang tahu tu. Cuma tak boleh pergi daftar lagi. Tak boleh pergi daftar ni sebab apa? Banyak sebab lah. Mungkin dia belum bersedia nak declare keislaman dia. Mungkin dia belum berani lagi. Mungkin banyak masalah yang akan timbul kalau dia daftar, ada orang tahu dan sebagainya. Dia nak sembunyi. Jadi sebab itu menyembunyikan iman ini ada disebut di dalam Al-Quranul Karim.
pun ada. Tapi tak apa, kita simpan dulu yang tu doktor. Yang tu penting untuk sekejap lagi. Itu antara poin yang saya nak tanyakan juga kejap lagi tu, menyembunyikan pengislaman tu. Cumanya doktor, ada satu soalan yang cantik. Ini selalu ditanyakanlah kalau ada situasi seorang nak masuk Islam, iaitu berkaitan dengan khitan. Iaitu soalan daripada Mazni Hassan di Facebook. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Da'i serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Sejurus sahaja seseorang itu memeluk Islam, perlukah dia terus dikhitankan? Ataupun orang utara sebut masuk jawi? Atau perlu mengambil masa sedikit sehingga dia betul-betul bersedia? Panik, teman. Ya, apa tu, doktor? Macam mana cara tu? Baik, ada riwayat sebut man aslama falyakhtatin. Siapa yang masuk Islam hendaklah dia berkhatan. Ada riwayat. Ada riwayat. Tetapi para ulama berbeza hukum dalam menentukan sama ada berkhatan ini wajib ataupun tidak wajib. Jadi situ ada beza pendapat di kalangan para ulama. Satu. Yang kedua, keislaman kita tidak bergantung kepada khatan. Kesempurnaan Islam kita tidak bergantung kepada amalan berkhatan. Ya. Sahnya Islam tak bergantung kepada khatan. Kesempurnaan Islam pun tidak bergantung kepada khatan. Jadi Islam kita sah walaupun tak berkhatan. Islam kita sempurna walaupun tidak berkhatan. Ya. Jadi tidak ada masalah. Yang ketiganya, aulawiyat kita, keutamaan kita nak susun perkara tu. Maknanya selepas daripada kita masuk Islam, apa perlu buat dulu? Adakah kita nak utamakan khatan ataupun ada perkara yang lebih besar daripada khatan? Ini maknanya seorang muallaf itu dia bincanglah. Bincang dengan ustaz, bincang dengan kawan-kawan, ya. Tapi kalau tanya kawan-kawan kata, jom. Kalau hang malu kat Tok Mundim kan, dekat doktor kan, kami boleh tolong-potong. Ada pula doktor yang sebut tu, doktor nanti dia akan sebut kata kita ni dah tua ni, lambat nak elok balik ni katanya. Macam jadi bincang dengan ahli dia, ahli ilmu dia macam mana, ya. Sebab tu saya kata ulama beza. Ada ulama kata wajib, ada ulama kata tak wajib. Beza dia tu dah ada memberi kelonggaran kepada kita. Kalau semua ulama kata wajib, itu maknanya ketat sikit. Sekarang dah ada beza. Satu, kan? Yang kedua tadi masalah keutamaan kita. Yang ketiga tadi masalah Islam kita sah walaupun tak berkhatan, Islam kita sempurna walaupun tak berkhatan. Jadi biarkan dulu. Biarkan dulu berkhatan. Jadi saya cantik soalan tadi, ambil masa dulu. Tapi kadang-kadang sebahagian Muslim ni dia suka letak syarat. Kalau nak masuk Islam, kena khatan. Sebahagian orang Islam. Sebahagian. Kalau nak masuk Islam, khatan. Kalau tak mau khatan, tak usah masuk Islam. Itu kalau ada kawan-kawan suka cakap macam tu kan. Itu jangan ambil kira lah. Kataan kawan-kawan tu tak usah ambil kira. Itu tidak mu'tabar. Tidak valid. Takut pula nanti orang asalnya nak masuk Islam, dengar je perkataan tu, khatan terus tak jadi. Terus tak jadi kan. Jadi ambil masa, relax. Kalau rasa bersedia nak berkhatan, silakan. Kalau tak mau pun, tidak mengapa. Tidak boleh mengapa. Ambil masa dan tidak terjejas pengislaman itu pun, seseorang itu pun, tauhid itu, kerana kalau tak berkhatan pun, insya-Allah. Okey, baiklah, kita akan rehat dulu, doktor. Banyak lagi kita akan kupaskan selepas ini. Syaratnya terus setia bersama dengan kami. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah, biar tanyalah ustaz yang sampaikan. Kembali selepas ini, tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru.
Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan kita bawakan juga panel-panel yang berlatar belakang yang berbeza. Namun, satu objektif, satu matlamat untuk memberikan kefahaman supaya tidak keliru dalam hal ataupun perkara-perkara berkaitan dengan agama Islam. Itulah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini fiqh mu'allaf kita bicarakan. Masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nizam Abdul Qadir. Baiklah, cumanya sesuatu yang kita nak kongsikan Doktor bersama dengan para penonton. Mari kita sama-samakan, mari sama-sama kita saksikan VT ini, bingkisan ini. Ya, ini dia satu perkara yang sangat istimewa berlaku ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan apabila seorang insan yang namanya Nurlin Umairah Peter Abdullah berumur 22 tahun akhirnya alhamdulillah menemui jalan kebenaran iaitu telah memeluk agama Islam ketika 3 Jun yang lalu, dan apa yang dapat dikongsikan bagaimana beliau sendiri meluahkan rasa syukurnya kerana telah memeluk agama Islam, dan beliau juga menyatakan tidak sabar menunaikan solat. Subhanallah. Dan insya-Allah kita di sini tak kira di mana sahaja, terutamanya di pihak produksi Tanyalah Ustaz, mengucapkan tahniah dan insya-Allah kami mendoakan Lin Umairah Peter Abdullah terus istiqamah dan terus menyampaikan kepada kebenaran kepada yang lain. Subhanallah. Baiklah Doktor, jika dilihat kepada saudari Nurlin Umairah tadi, bagaimana begitu rasa bangga dan gembiranya sehingga menyatakannya di laman sosial. Sebenarnya apa yang dirasakan oleh mereka yang memeluk agama Islam pada awalnya? Silakan Doktor. Baik, saya ingat seseorang yang dia sanggup buat perkara yang sedemikian, mewar-warkan, menghebahkan, ya, memberitahu secara umum, ya, maknanya benda tu dia dah cari lama dah. Ya. Dia dah cuba mencari dari sudut kepelbagaian agama yang ada di atas muka bumi ini. Sebenarnya banyak, betul, beratus-ratus agama. Beratus-ratus agama, ya. Cuma agama yang besar itulah. Agama yang besar tu agama Buddha, agama Kristian, agama Hindu, agama Islam. Yeah. 4 ni saya ingat agama besar. Maknanya setiap agama yang 4 ni ada berjuta-juta penganut dia. Ada lagi agama yang ada 20,000 orang. Betul. Jadi mencari agama mana satu yang benar dan sebagainya, mana satu yang betul-betul mengabdikan diri kepada Tuhan. Tidak ada penyembahan kepada makhluk, tidak ada berdoa meminta kepada makhluk. Yang betul-betul solidnya adalah agama Islam, terus direct kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tak ada kita nak pergi menyembah Nabi Muhammad, tak ada nak pergi menyembah ustaz, tak ada. Terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata ustaz tu boleh jamin syurga, tok guru tu boleh jamin syurga, tak ada. Tok guru ustaz pun tak jamin syurga lagi, dia pun tak tahu lagi. Diri sendiri pun tak terselamat lagi, kan. Semuanya sila minta kepada Allah. Maknanya ahli ilmu ni dia ada ilmu sikit yang Allah bagi, dia tunjuk jalan. Insya-Allah buat begini. Buat begini. Kalau nak dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari lama, bila cari lama-lama tu insya-Allah dia yakin dengan kebenaran agama Islam, dia rasa seronok sangat. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Maksudnya Doktor, kita juga di sini yakin Nurlin Umairah dan juga ramai lagi saudara-saudara baru di luar sana bukan senang Doktor. Mereka telah mengkaji, mereka telah bertanya itu dan ini dan akhirnya telah menemui satu kebenaran yang dapat memuaskan hati. Inilah sebenarnya yang benar. Bukan senang Doktor. Ya, bukan senang. Allahu Akbar. Baiklah, cumanya Doktor, ada satu soalan ini berkaitan dengan aurat. Ini soalan daripada Saziatul Siddiq di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hukumnya bagi aurat seorang perempuan mu'alaf yang merahsiakan pengislamannya? Ni bab merahsiakan ni. Dari pengetahuan keluarganya. Bolehkah tidak menutup aurat seperti biasa atau perlu berterus terang tentang keislamannya? Maklumlah tiba-tiba sepupu datang rumah. Silakan Doktor. Baik. Maknanya menyembunyikan Islam. Kita bincang bab menyembunyikan keislaman tu. Dalam Quran ada isyarat tentang seseorang yang menyembunyikan keislaman, keimanan dia.
Maknanya kalau kita baca dalam Quran, kita akan jumpa satu ayat yaktumu imanah dalam Quran. Ya. Seorang lelaki daripada keluarga Fir'aun yang menyembunyikan iman dia. Ya, Fir'aun ni lawan Nabi Musa, lawan Allah Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia keluarga Fir'aun, tapi dia menyembunyikan iman daripada Fir'aun, daripada keluarga Fir'aun. Jadi dalam ayat ini Allah mengiktiraf iman lelaki ni walaupun dia menyembunyikan iman dia. Maknanya faham daripada ayat ni, menyembunyikan keislaman itu tidak menjejaskan keislaman. Baik. Menyembunyikan keislaman tidak menjejaskan keislaman. Sebab hukum syarak dah selesai bila dia dah mengucap elok. Dia sembunyikan dengan cara dia tak daftar. Dia sembunyikan keislaman dengan cara dia tak hebahkan. Adalah circle dia kawan 4-5 orang yang tahu, kan? Itu je. Itu keimanan dia tidak terjejas. Okey. Jadi seorang mu'allaf, lelaki ke perempuan, dia sembunyikan Islam daripada keluarga, keimanan dia tidak terjejas. Cuma masalah aurat, masalah aurat, dia adalah yang aurat yang sepatutnya dia tutup, dan ada yang dia tak perlu tutup. Bila dia masuk Islam, bapa dia tetap bapa dia. Betul. Abang dia tetap abang dia. Anak saudara dia tetap anak saudara dia. Ini keluarga rapat ni. Keluarga rapat macam biasalah, macam biasa mana. Tidak ada masalah lah. Maknanya duduk di rumah dia dengan bapa dia yang belum Islam. Tidak ada batas lah. Tidak ada batas mana. Macam biasa, macam biasa. Tidak perlu pakai tudung dan sebagainya, ya. Cuma mungkinlah kita kata sepupu datang, kan. Okay, dia. Tapi itulah maknanya bagi seorang mu'allaf ini, transisi dia tu, masa yang dia perlu ambil itu untuk menguatkan, sebab dia menyembunyikan keislaman dia, kan. Tiba-tiba bila datang prap dia pakai tudung, peliklah. Peliklah, kan. Kecuali lah kalau tudung tu tudung fashion. Maknanya semua orang pakai. Islam pun pakai, non muslim pun pakai. Itu lainlah orang, kan. Jadi ini mana tempoh ini tempoh yang kritikal. Tempoh dia di awal pengislaman. Di awal pengislaman itu. Jadi kena ada keutamaan. Bagi seorang mu'allaf, bagi orang yang mendidik mu'allaf, dia kena tengok ada keutamaan. Iaitu masalah aurat penting. Tetapi ada benda yang lebih penting. Benda yang lebih penting, keimanan, keislaman. Benda yang lebih penting, bagaimana nak jaga keselamatan diri dia. Kalau dia tutup aurat ni menyebabkan keselamatan diri dia terancam, terjejas. Nak kena timbang tengok itu. Kan? Kalau dia tutup aurat ni, orang tahu dia Islam, mungkin dia akan dibuang keluarga. Buang keluarga, mungkin akan ditangkap. Betul. Timbang tengok tu. Jadi maknanya ya, hukum wajib tu wajib. Tapi kita kena ada dalam situasi itu, kena ada fleksibelnya, kena ada aulawiyah. Bukan kita menafikan wajib. Macam kita semayang lah. Macam kita khatan tadi lah. Ada ulama kata wajib. Betul. Tapi adakah hari ni dia nak masuk Islam, esok kita bawa dia pergi klinik? Kan? Kita 10 orang, kita pegang dia, tangkap dia, paksa dia, kan, letak pisau. Kalau tak mau khatan, kita bagi masa. Kan, tak apalah, setahun, 3 tahun, ikut sekarang. Sebab itu saya suka nak ambil tempoh mu'allaf ni. Tempoh mu'allaf ni saya nak kiaskan begini. Tempoh mu'allaf, tempoh dia, kita tengok anak kita, seseorang itu disuruh semayang usia dia berapa? 7 tahun. Umur dia balik biasa? 15. Kadang-kadang 12. Okey. Umur disuruh semayang 7 tahun. Umur disuruh semayang 7 tahun. Dan usia dia balik 12, 13 hingga 15. Jadi 12 tolak 7. 12 tolak 7, 5 tahun. 15 tolak 7. 15 tolak 7, 8. So, tempoh mu'allaf ini, bagi saya, di antara tempoh 5 tahun hingga 8 tahun. Macam tu. Sebab, yalah, anak kita yang dah Islam, umur 3 tahun pun dah semayang dah. Main-main kan, kita semayang, dia pun semayang tepi kita kan. Tapi 7 tahun baru suruh semayang.
8 tahun tak semayang pun tak apa lagi, kita tak otan. Ada tempoh masa. Jadi maknanya mungkin 4 tahun hingga 8 tahun itu tempoh sebagai muallaf. Makna ada kelonggaran untuk dia belajar, membiasakan diri dan sebagainya. Jadi saya ingat tempoh masa tu kena jaga. Wallahu a'lam. Itu dia penyesuaian diri juga sangat penting ya, doktor. Okey doktor, kita ada pemanggil tadi yang ketika ini kita nak alu-alukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum doktor dan dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Omar lama tak dengar suara. Ada kadang-kadang kita tak berpeluang untuk menembusi talian ya. Dai bukan mudah untuk menembusi talian ya. Allah. Jadi soalan saya pergi aja. Baik semua ya. Selamat Hari Raya kepada dai dan Selamat Hari Raya juga Haji Omar. Ya, jadi soalan saya begini doktor. Doktor ada menyebut tadi mengenai nama ayah keluarga itu tidak perlu dibuang apabila seseorang saudara baru untuk memeluk agama Islam lah, mualaf ini. Doktor, jadi soalan saya begini doktor. Jika sekiranya contoh yang doktor berikan tadi linggam anak lelaki Rahmasami, dan kalau sekiranya dia memeluk agama Islam pun tak perlu ditukar nama keluarga tu seharusnya dikekalkan. Jadi persoalannya begini doktor ya, supaya kita biar tahu jangan keliru di sini ya. Kebanyakan mereka keliru apabila nama ni tidak ditukar. Jadi seolah-olah dia tidak memeluk agama Islam, seolah-olah dia berada di agama yang asal. Dan bagaimana pula contohnya sekiranya dia kematian ni untuk majlis talqin ini, dan nama ini juga digunakan lagi, masih digunakan lagi nama asalnya. Jadi soalan saya, apakah dibolehkan ke ataupun bagaimana yang doktor mengatakan tadi nama keluarga dia tak perlu dibuang sekiranya saudara baru itu memeluk agama Islam. Ini dibolehkan ke atau bagaimana ni doktor, supaya semua penonton kita tak terkeliru ni dalam perkara yang macam ini ni, dan banyak berlaku dan terkeliru juga yang macam-macam dikeluarkan pendapat orang ramai ni. Maksudnya yang ini Haji, Haji Umar, maksudnya tanggapan ataupun persepsi masyarakat tu kerana nama tidak ditukar. Nama tu tak ditukar. Jadi seolah-olah dia masih beragama asal dia lah. Doktor, jadi ni dai. Jadi macam-macam pendapat dan orang-orang ni pandai bercakap ni dai doktor. Jadi seolah-olah kita keliru masyarakat. Apakah boleh ke tidak ke perkara ni dan berpanjangan macam tu. Jadi soal ni hari ni saya nak doktor jelaskan sejelas-jelasnya ditanyalah ustaz ini untuk tidak terkeliru masyarakat dengan saudara-saudara mualaf ataupun saudara-saudara baru ni yang tidak mengekalkan nama asalnya, tidak menukar kepada nama orang Melayu lah contohnya doktor ya. Itu saja soalan saya doktor dan dai. Terima kasih banyak doktor dan dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalan daripada Haji Omar. Ini berkaitan tanggapan ataupun persepsi masyarakat doktor. Ya. Bila tak tukar nama dipandang macam tu pula. Dia ni tak masuk Islam lagi ni katanya. Tak masuk Islam tu ada sebab je tu. Sebab tu tak tukar nama. Macam mana tu doktor? Tanggapan tu tanggapan daripada masyarakat yang faham ataupun tidak. Tanggapan daripada masyarakat yang faham tentang hukum ataupun tidak. Dari sudut ilmu atau tidak? Dari sudut ilmu ataupun tidak. Itu keadaan yang berlaku. Keadaan yang berlaku. Yang duduk sembang kedai kopi, yang tak pergi surau, kata Islam dah kan? Kata Islam dah. Itu yang buat tanggapan tu. Yang jadi dalam masyarakat, duduk sembang dalam masyarakat dan sebagainya itu. Yang Tok Imam kampung tak ada masalah apa. Dia dah masuk Islam dah. Dia tak mau tukar. Tok Imam kata tak apa, tak ada masalah, tak mau tukar nama pun tak apa. Yang duduk tepi-tepi yang duduk tepi masjid ni, yang tak masuk dalam masjid. Duduk bisi Islam apa tak tukar nama. Islam apa tak khatan Tok Imam. Tok Imam tak ada masalah. Tok Bilal steady je. Itu kadang-kadang berlaku. Jadi baik, saya bawa satu hadis. Tadi saya dah bawa ayat Al-Quran, ud'uhum liabaihim, panggillah mereka kepada bapa mereka. Zahir ayat Al-Quran ya, kita pegang terus. Ada satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la targhabu an abaikum. Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Janganlah kamu benci daripada bapa kamu. Benci kepada bapa. Raghibaan benci ya. Faman raghibaan abihi, siapa yang benci terhadap bapa dia. Benci terhadap bapa. Fahuwa kufrun, maka ia dikira perbuatan kufur. Dosalah. Bukanlah kafir. Keluar tidak. Perbuatan kafir, kufur. Maknanya perbuatan yang berdosa ataupun kufur ini maknanya tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Jadi seseorang yang masuk Islam, dia lari daripada nama bapa dia yang non muslim. Dia tak mau guna nama bapa dia.
adakah dia benci kepada nama bapa dia? Bimbang-bimbang masuk dalam hadis ni. Allah. Bimbang masuk, dia benci kepada nama bapa dia, dia pun tak mau pakai nama bapa dia, dia nak tukar nama bapa dia. Makna kalau kita kata perkataan kufur ni, mana dia tidak berterima kasih kepada bapa dia. Tidak bersyukur lah. Tidak bersyukur lah. Kufur tu tidak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Lawan kepada syukur tu ialah kufur. Wa in kafartum. Kufur ni mana lawan kepada syukur. Ya. Jadi situ maknanya tidak ada kewajipan kita untuk ubah nama bapa kita. Baik. Yang kita nak ubah suai sikit-sikit nama kita sebagai muallaf. Kita bincang di awal tadi, Linggam. Saudara Omar dia ingat contoh tadi tu. Kan? Linggam anak lelaki Ramasami. Yeah. Linggam ni dia masuk Islam, dia kalau aku kenal aku Linggam, kawan-kawan Islam tak tahu. Kan? Kan? Jadi dia tambah apa? Firdaus. Linggam Elias Firdaus. Jadi bila tanya balik rumah keluarga, balik kepada kawan-kawan yang beragama Hindu sebagai contohlah, Linggam. Senang. Bila duduk di kawan Islam, Firdaus. Nak panggil Linggam pun tak apa. Baik. Mana nama dia tu dia boleh ubah suai sikit. Tambah. Satu. Yang keduanya, bimbang juga dari sudut kehidupan dunia. Kalau dia ubah nama dia ni, nama bank dia macam mana? Bank dia tu ada berapa ribu duit tu. Nama sijil dia, sekolah rendah, PMR, SPM, sijil universiti. Urusan-urusan rasmi yang lain. Urusan rasmi yang lain tu ada masalah ke tak ada masalah? Kan? Bila dia ubah nama dia dengan nama bapa dia pun dia ubah. Allahu akbar. Kan? Baik. Itu urusan dunia. Itu kita nak kena ambil kira. Banyak perkara perlu diambil kira ya. Cumanya mungkin soalan yang kedua berkaitan daripada apa yang ditanya oleh Haji Omar tadi berkaitan dengan talqin. Mungkin jawapannya kejap lagi doktor. Kalau anda nak tahu jawapannya, nantikan selepas ni. Jangan pergi mana-mana. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda semua kerana terus setia bersama Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Tak pergi mana-mana tu, duduk depan TV. Alhamdulillah. Pagi ni Tanyalah Ustaz kita bicarakan, kita sembang-sembangkan tentang fiqh mu'allaf. Begitu kita kagum mereka yang bergelar saudara baru, begitu mereka mencari Islam itu dengan susah payahnya, menempuh segala pelbagai cabaran dan dugaan, akhirnya menemui kebenaran itu dan terus istiqamah di dalamnya. Sangat hebat dan kita kena belajar daripada mereka. Dan hari ini Tanyalah Ustaz kita bicarakan bersama topik ini bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nizam Abdul Qadir. Cumanya doktor, bukan kita sahaja dekat sini. Kita nak bawa sebagai satu perkongsian kepada para penonton di luar sana juga. Jadi kita sangat bertuah kita bersama dengan seorang individu yang juga ada pengalaman beliau sendiri. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Hafiz Eng Abdullah. Assalamualaikum Ustaz Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali selamat Hari Raya Aidilfitri dan terima kasih sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Dan terima kasihlah kerana jemput kami di dalam rancangan TV3 ni. Okey, baik Ustaz Hafiz Eng Abdullah, satu nama yang sangat hebat. Nama Hafiz itu pun subhanallah memelihara itu. Jadi Ustaz Hafiz mungkin boleh kongsikan pengalaman Ustaz. Yalah, apabila memeluk agama Islam mungkin berlainan sedikit caranya berbanding mu'allaf yang lain. Adakah ada tentangan daripada keluarga? Silakan. Itu sudah semestinya. Kerana orang dulu masuk Islam dia tidaklah sama seperti masa sekarang. Kerana orang dulu mana ada dapat maklumat tentang Islam. Ya. Jadi sahabat memang besar dulu. Antaranya mungkin Ustaz boleh kongsikan? Ya. Di masa dulu, family saya, keluarga saya memang sangat pantang tentang Islam. Sebab itulah
terpaksa sembunyikan Islam lebih kurang 5 tahun. 5 tahun Ustaz 5 ya? tahun, ya. Sebab saya tahu, kalau saya nak cakap dengan mereka tentang Islam, confirm apakah bukti saya mengatakan Islam lebih baik? Tak boleh buktikan kerana masih baru lagi, masih nak belajar lagi. Ya, sebab tu saya terpaksa sembunyikan Islam saya dulu selama 5 tahun. Ya, walaupun mereka tidak mula syak. Syak lah kan, kata sebab anak, memang mereka tahu sikit-sikit pengalaku anak, kenapa tidak berbeza. Ya, tapi mereka nampak ke arah lebih baik. Ke arah lebih baik, bukan ke arah lebih jahat. Baik. Jadi itulah. Jadi adakah kerana bila melihat perubahan ke arah lebih baik itu menyebabkan keluarga menerima pengislaman Ustaz? Ya, pada awalnya memang mereka menentang kuat. Ya, tapi ahli ini alhamdulillah ya semuanya ya mereka ni setuju dan sokong sangat. Mereka sokong saya masuk Islam pada hari ini. Ya. Dulu mereka menentang sampai family saya pun kalau boleh mereka kata nak satu family ikut saya masuk Islam juga. Okey, Ustaz, apa yang terdorong secara peribadi Ustaz lah? Apa yang Ustaz terdorong untuk memeluk agama Islam? Apa yang Ustaz nampak indahnya Islam itu pada awalnya? Saya mulanya dulu saya terlalu bebas sangat. Ya, terlalu bebas. Saya seorang penari break dance ya dulu. Pada break dance lah ni Ustaz ya? Dulu seorang penari, kemudian lumba kereta. Ya bebas lah. Orang kata terlalu sosial sangat. Ya. Jadi satu hari saya pergi ke rumah kawan saya kan, di mana saya lihat ada satu kitab Quran. Jadi saya pun tanyalah dia, boleh ke saya tengok kitab Quran tu? Dia kata boleh. Okeylah, saya pun rasa risau-risau sikit masa kali pertama tengok kitab Quran. Kemudian saya baca isi kandungan dia. Sejak dari situ saya mula peminat. Saya mula ada minat tahu tentang isi kandungan Quran tu. Baik. Lalu saya kata, boleh ke kalau saya pinjam untuk balik rumah untuk baca? Maka kawan saya ni kata, boleh, tetapi kamu tak bolehlah cerita dengan orang lain sebab dia kata ini Quran untuk orang Islam, untuk non-Muslim tak boleh. Ketika itulah. Ketika itu dia kata, kalau macam tu saya diam-diam lah, dia kata saya sembunyikan. Okeylah. Dia kata sembunyi, jangan bagi tahu ya orang-orang Islam ya, nanti dia orang marah saya. Dulu lah, dia tak sama macam sekarang. Dan sekarang orang non-Muslim boleh baca. Ya, maka di situlah bila saya bawa balik rumah, saya kaji, saya baca. Di sinilah mula saya peminat dengan Islam. Baik. Jadi itu mulalah. Sebab saya ambil contoh bukan daripada orang Islam. Ya, saya ambil contoh daripada kitab Quran sendiri. Itu kajian saya lah. Baik. Itu dia Ustaz begitu terinspirasi bagaimana sebelum Islam membaca Al-Quran kerana itu menemui kebenaran. Satu persoalan juga buat kami para penonton ni, kita yang ada Al-Quran di rumah. Susah benar nak nampak perkara benarnya tu ya. Sebab apa? Ustaz Hafiz ni orang Perak, terkeluar lorat Perak saya ni. Baiklah Ustaz Hafiz, kita nak tahu jugalah sebagai individu yang bukan sahaja memeluk agama Islam tetapi mungkin ada memberikan sesuatu kebaikan, berkongsi dengan orang-orang yang lain terutamanya mualaf juga. Bagaimana Ustaz dengan pelbagai situasi yang dihadapi oleh mualaf ini, ada cabarannya tersendiri di mana mereka yakni mualaf ini boleh mendapatkan bantuan bagi mengatasi masalah berkaitan dengan ibadah dan juga amalan dalam Islam? Ya. Sebenarnya kan bagi saudara kita atau mualaf yang baru masuk Islam, ya, dia boleh rujuk hanya tempat hari ini tau. Bukan tak ada tempat, terlalu banyak tempat. Cuma tengok hati dia nak pergi atau tidak. Okey, kita tengok ya satu persatu. Ya, kita boleh rujuk pada Jabatan Agama Islam, iaitu bahagian mualaf. Ya, sebab di situlah mereka dapat maklumat yang lebih tepat tentang kemasukan Islam dan pelajaran dan sebagainya. Kalau tidak rujuk pada Jabatan Agama, maka mereka boleh rujuk pada NGO Islam. Baik. Terlalu banyak hari ini NGO Islam, terlalu
banyak sangat. Kalau dia Chinese, dia boleh rujuk pada persatuan Cina Muslim, Myanmar, persatuan India Muslim, banyak sangat tau. Banyak, persatuan. Okey, kalau katakan tak ada juga, tak bersyari juga, tak mengapa. Pergi ke masjid, confirm ada. Maklumat itu mesti ada masjid. Ya. Jadi dia tak perlu risau ya. Tapi internet pun boleh cari tau. Internet pun ada. Ya. Saya masih ingat lagi. Dulu saya pun sama juga. Saya pergi mencari tempat belajar. Saya sendiri pergi mencari tau. Ya. Ya, sana sini dia tanya, mana tempat boleh saya belajar? Mana tempat boleh saya ini buat kajian? Saya tanya. Ya. Ya, merantau ke semua tempat tau. Dululah itu masa dulu. Itu dia kesukaran zaman dululah ya. Tapi alhamdulillah apa yang dapat dikongsikan oleh Ustaz Hafiz Eng kepada kita semua, terutamanya mualaf yang mungkin menonton ketika ini, banyak tempat boleh dirujuk. Antaranya Jabatan Agama Islam, NGO, masjid confirm ada, bahkan internet juga ada info-info ya. Ustaz, sebelum kita nak berpisah ni, beraya di mana Ustaz? Di Ipoh ke? Di Ipoh saja. Apa nak buat? InsyaAllah. Kena jaga SOP. Kena jaga SOP dia. Baiklah, terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita akan bersama lagi di masa depan. Kalau boleh dapat jumpa berdepan mata lagi best. InsyaAllah akan datang. Itulah, bukan apa, nak belajar break dance juga tu. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz Hafiz Eng Abdullah. Doktor, bagaimana jika kita melihat Ustaz Hafiz ini bukan sekadar masuk agama Islam, bahkan juga membimbing orang-orang lain, terutamanya mualaf juga. Bagaimana ini sebenarnya satu perkara yang sangat positif untuk perkembangan agama Islam itu sendiri? Ya, betul. Bila seseorang yang ada pengalaman ya, dan dia ada persamaan ya, dan dia melalui cabaran-cabaran sebagai seorang mualaf. Bukan sekadar ilmu, ada pengalaman lagi. Dia ada pengalaman. Ya. Kalau ustaz pembimbing yang asalnya Islam, dia ada ilmu tapi dia kurang dari sudut pengalaman. Dia bincang Ustaz Hafiz Eng Abdullah ni, nama keluarga Eng dikekalkan ya. Dia ada ilmu, dia dah belajar dan dia ada pengalaman. So bila dengan pengalaman ini, maknanya dia boleh bagi, insya-Allah dia boleh bagi nasihat yang sepatutnya, yang sesuai kena dengan keadaan mualaf-mualaf itu. Itu sesuatu yang tidak ada kepada orang yang kurang pengalaman. Maksudnya mualaf itu akan rasa dekat kerana dia juga ada sama seperti kita. Macam tu ya doktor ya. Allahu akbar. Baik doktor, satu soalan yang cantik juga, mungkin penjelasan dapat dikongsikan daripada sahabat kita di WhatsApp ini. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Zandai. Waalaikumsalam. Bagaimana situasi jika seseorang itu masuk Islam sewaktu sedang berpuasa? Apakah keutamaan sama ada mengajarnya berpuasa atau amalan fardu, yakni solat fardu? Yang mana, yang dulu ataupun seiring? Baik, bila dia masuk Islam dalam bulan Ramadan, bulan puasa ya, keutamaan dia nak suruh dia puasa dulu ke, semayang dulu ke, keutamaan dia adalah memantapkan iman terlebih dahulu. Baik. Ya, memantapkan iman terlebih dahulu. Satu hadis Nabi yang boleh menjadi panduan kepada kita adalah ini sunnah tadarruj, sunnah sikit-sikit, sunnah perlahan-lahan. Bila nak bagi sesuatu itu sikit demi sedikit. Iaitu Nabi SAW apabila mengutuskan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Nabi bagi tahu 3 perkara. Perkara yang pertama Nabi bagi tahu, kamu datang kepada golongan ahli kitab, perkara pertama aja tauhidkan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu. Bila mana mereka terima, fa'alimhum, maka bagi tahu kepada mereka Allah wajibkan solat 5 kali sehari. Itu urutannya. Maknanya tuan-tuan, daripada hadis ini solat fardu sudah ada. Solat fardu sudah ada. Tetapi bila kamu nak ajak mereka, jangan cerita dulu. Semua sekali. Awak kalau jadi seorang Islam kena mengucap, lepas tu kena semayang 5 kali sehari.
kena tambah dengan sunat. Bulan Ramadan ni kena Kena tarawih. puasa. Tarawih 8 ke 20, 20 lagi bagus. Tengah-tengah dia. Tengah kan. Puasa kena buat siap-siap. Awak dah masuk Islam. Kalau tak mau puasa, masuk Islam lepas puasa. Kalau masuk Islam bulan puasa, kena puasa. Cerita detail satu-satu. Jangan. Jangan macam tu. Jangan. Jadi, semayang tu dah ada, dah wajib. Betul. Kita tak nafikan. Tapi, kebijaksanaan kita memberikan sesuatu. Baik. Jadi Nabi mengajar. Jadi kita bukan ambil zahir hadis ni, kita ambil falsafah dia, maqasid dia. Nabi nak ajar kepada kita sikit-sikit. Jadi balik pada hadis, perkara pertama ajar tauhidkan dulu. Bila mereka dah terima, bagi tahu semayang sehari semalam 5 kali. Bila terima ni, apa maksud terima ni? Mungkin salah satu maksud terima iman tu dah elok, kuat. Kan? Bagi tahu pasal semayang. Ya. Kalau iman terima tapi goyah lagi, ni nak kena tengok tu. Betul. Kan? Betul. Kemudian Nabi kata, kalau mereka dah terima, dah semayang ni, bagi tahu Allah wajibkan zakat. Perintah zakat dah ada. Jangan beritahu. Mana urutan tu? Tauhid dah elok, terima dah kuat elok, bagi tahu semayang dah elok, baru tahu zakat. Kita tengok rukun Islam tu, Rasulullah sikit-sikit. Tidak sekaligus. Tidak. Jadi balik pada soalan, dia masuk Islam bulan Ramadan baru ni, ya. Tak apalah, alhamdulillah masuk Islam, kan. Kita bicara soal iman dulu, Allah, Tuhan, kan. Kalau dia rasa saya nak puasa, alhamdulillah. Berapa lama boleh puasa? Silakan. Kan. Kalau separuh hari? Separuh. Sebab kita tempoh masa tadi. Anak kita, budak 7 tahun, dia puasa penuh kah? Ya. Tak penuh. Kan hari pertama puasa, sahur dia pukul 7. Bukan pukul 5 pagi, pukul 7. Berbuka pula azan Zuhur. Azan Zuhur buka dah kan. 5 jam. So dia masuk Islam bulan Ramadan. Awak nak belajar puasa? Ya, nak belajar. Okey. Kita semula sahur dulu pukul 5 pagi sampai pukul 11 je tahan. Okey. Hari ni pukul 11. Kan? 3-4 hari ni pukul 11 dulu. Ya. Minggu depan pukul 2. Dia biasa. Jadi habis Ramadan, katalah dia masuk 10 Ramadan masuk Islam, habis 30 Ramadan, dia cuma sampai pukul 6 petang je. Okey, tak ada masalah. Tahun depan puasa penuh. Baik. Pelan-pelan. Sikit demi sedikit ya. Itu dia. Cumanya janganlah pula kita ni yang dah lama Islam duduk sebelah surau pula, tiba-tiba pula puasa separuh hari. Itu dah mengada teruk benar tu. Sama dengan semayang tadi. Sama dengan semayang. Pelan-pelan. Semayang pelan-pelan, ya. Tempoh masa tu dia nak belajar. Hari ni dia masuk Islam, dia tak tahu lagi Fatihah. Dia tak tahu lagi doa iftitah. Dia tak tahu lagi tahiyat. Dia tak tahu lagi rokok nak baca apa. Nak sebut tu pun. Kan? Allahu Akbar pun tak lepas lagi tu. Kan? Ya. Jadi pelan-pelan. Baik. Sedikit demi sedikit. Ya. Okey doktor. Yang pertama dah beriman. Baik. Terima Allah wajibkan semayang. Baik. Terima tu dulu. Itu yang penting ya. Lepas tu belajar sikit. Lepas tu yang Ustaz Hafiz sebut tu, pergi pejabat agama, ada bahagian mu'alaf dia. Betul. Pergi NGO. Boleh rujuk. Kan? Cara nak semayang pelan-pelan sikit. Okey. Tadi doktor, Haji Omar ada tinggalkan soalan juga berkaitan dengan talqin tadi tu. Macam mana kalau talqin nak disebutkan juga perkataan sebagai contoh Ramasami, Mutusami dan lain-lain itu, adakah boleh menimbulkan syak? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang pertama, talqin mayat itu tidak wajib. Baik. Talqin mayat itu tidak wajib. Tidak wajib. Jadi kalau buat pun tidak ada masalah. Kalau tak buat pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi tidak wajib. Okey, satu. Yang kedua, bila nak buat, buatlah. Nak sebut nama bapa dia, wahai Linggam atau Firdaus, anak lelaki Ramasami, tidak ada masalah. Kerana itu memang bapa dia. Itu dia. Maksudnya tidak ada satu perkara yang menjadi benteng lah apabila seorang individu itu tidak tukar nama, tidak boleh sebut namanya atas kubur, tidaklah ya. Tidak ya. Okey, inilah yang dinyatakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita dakwah dengan contoh ikutan ataupun teladan yang baik ya. Doktor ya, insya-Allah mudah-mudahan akan dapat menjadi satu
perkara yang positif supaya mereka dapat lihat ataupun mereka yang bakal mualaf nampak kehebatan Islam itu, tidak nampak bahawasanya Islam itu agama yang begitu susah untuk dianuti, tidak ya. Baik doktor, kejap lagi kita nak kongsikan lagi. Sebenarnya saya nak tanyakan doktor juga berkaitan dengan tatu dan juga perkakasan dapur. Adakah perlu disertu selepas Islam? Macam mana tu? Jawapannya sekejap saja lagi. Kerana kita akan tutup dahulu doktor di TV3 dan kita akan ada sambungannya di TV9. Jadi kalau nak tahu jawapannya, nantikan selepas ini. Terus setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama kami di pagi 18 Syawal ini. Dan walaupun ini satu pengumuman ataupun satu pesanan lah kepada anda semua, saya pun kena pesan diri saya juga. Apa dia, walaupun ditukarkan hujungnya sahaja daripada PKPB kepada PKPP, tetapi jangan lupa masih lagi PKP. Jadi nak pergi ke mana-mana, terutamanya yang mungkin dah merancang perjalanan untuk pulang ke kampung, pastikan masih perlu menjaga jarak sosial, perlu membawa pelitup muka, dan juga banyaklah yang kita perlu patuh lagi kerana kita masih lagi belum selesai berjuang untuk bersama-sama menangani ataupun memutuskan rantaian COVID-19 ini, insya-Allah. Baiklah, masih lagi hari ini, pagi ini kita bicarakan tentang fiqh mu'allaf bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nizam Abdul Qadir. Baik dah doktor, tadi doktor ada kongsikan daripada mukadimahnya, kemudian satu persatu kita bersama juga dengan pengalaman mereka yang pernah bergelar sebagai mu'allaf, bahkan mengajar orang lain pula. Kali ini ada satu soalan yang cantik berkaitan dengan, ialah ala-ala kita bicarakan tentang fiqh ini, berkaitan dengan tatu, Ustaz. Ya. Ini soalan daripada Melur Ismail di Facebook kita. Terima kasih Melur Ismail. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam serta semua kru yang terlibat. Pertanyaan saya, sekiranya seorang bukan Islam ataupun non-Muslim hendak memeluk agama Islam, sedangkan dia mempunyai tatu di badannya, kadang tu sampai di lengan kanan tu penuh naga, doktor ya. Adakah dia perlu membuang tatu tersebut sebelum dia memeluk agama Islam? Silakan. Baik, apa-apa perkara yang dilakukan sebelum Islam dan bila dia nak masuk Islam tidak menjadi syarat sah Islam, dia kena buang semua benda tu. Katalah sebelum Islam dia minum arak, maka kalau dia nak masuk Islam, dia kena berhenti minum arak 40 hari dulu, baru boleh masuk Islam. No. Masuk Islam, lepas tu kalau berlaku minum arak, tak apa, Islam dia sah. Keislaman. Ini kita nak kira dia masuk Islam tu dulu. Masuk Islam. Begitulah kalau pakaian dia tak menutup aurat, apa semua. Adakah dia nak kena usaha tutup aurat dulu? Dah elok tutup aurat, baru nak masuk Islam? Ya. Tak perlu. Masuk Islam dulu. Yang kemudian yang nak buang tabiat minum arak selepas daripada Islam. Nak bagi pakaian elok selepas daripada Islam. Dia suka berjudi contohnya. Adakah dia nak kena berhenti main judi dulu baru boleh masuk Islam? Tak. Masuk Islam dulu, kemudian barulah lepas tu kita usaha nak buang tabiat berjudi dan sebagainya, ya. Sama juga dengan tattoo, ya. Adakah jadi syarat nak masuk Islam kena buang tattoo dulu baru boleh masuk Islam? Tidak. Masuk Islam, tattoo penuh di badan. Kalau rasa boleh buang lepas tu silakan. Kalau rasa boleh buang tak menyakitkan, kalau ada takut mudarat, ya. Kalau tak mudarat boleh buang, ada teknologi dan kos pun boleh tanggung, tak ada masalah kan. Kadang teknologi ada, tak menyakit, kos mahal. Tak apa. Masuk Islam dulu. Yang tattoo ni yang sebagainya kemudiankan dulu. Mana tuan-tuan, kita kena ada aulawiyat, ada keutamaan. Jadi kalau penuh di badan ni, penuh ni kan, rasa segan sikit, pakailah baju lengan panjang. Ya. Kan? Jadi kalau tattoo penuh tangan ni, nampak kat sini je lah. Yang ni tak nampak kan, itu je lah. Tapi kalau dipakai nampak juga, tak apa. Keislaman tu masih sah. Kita kira keislaman tu sah.
Ya. Ya. Itu dia menjawab soalan. Terima kasih Doktor. Saya tertarik dengan apa yang dikongsikan di Instagram pemain rugby All Blacks ataupun kita gelar sebagai New Zealand, Sonny Bill William. Bagaimana Doktor ya? Beliau memeluk agama Islam kemudian terus menunaikan umrah ketika beberapa tahun lepas. Kemudian di sebelah kanannya ada tatu. Ya. Jadi ramai yang terkejut melihat bagaimana dengan pakaian ihram tapi nampak tatu tu. Tapi itu nak menunjukkan bahawa Islam sebenarnya sangat-sangat indah ya Doktor, ya tidak menyusahkan. Baiklah Doktor. Soalan lain pula. Ini berkaitan dengan hukum iaitu soalan daripada Kasih Nurul Shah di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustazah Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hukum seorang mu'alaf menziarahi ibunya yang telah meninggal, yakni ibunya yang belum Islam, yang bukan Islam, serta mengikut upacara pengkebumian ibunya? Bagaimana hukum status Islamnya? Ya. Baik, menziarahi ibu bapa yang masih hidup, ya, hukumnya disuruh dalam agama. Ya. Walaupun mereka non-Muslim, ya. Seorang mu'alaf menziarahi ibu bapa yang sudah meninggal dunia yang non-Muslim pun hukumnya adalah harus disuruh dalam agama. Sebab kita menzahirkan sifat seorang anak ini berbuat baik kepada ibu bapa. Ibu bapa, ya. Kalau masih hidup, buat baik cara masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, makna kita berbuat baik secara sudah meninggal dunia. Menziarahi, pengurusan jenazah dan sebagainya, ya. Kita kena uruskanlah. Ya. Ikut agama itulah. Cuma bila ada upacara-upacara agama itu, ada yang boleh kita buat, ada yang tak boleh. Sebagai contoh, kalaulah upacara agama itu ada penyembahan kepada mungkin dewa-dewa, dewa-dewa, sembahan selain daripada Allah. Kan? Itu makna Muslim, mu'alaf Muslim tak boleh buatlah. Sebab itu bertentangan dengan tauhid. Tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam upacara itu, seorang anak mestilah tunduk hormat kepada jenazah. Mestilah mencium jenazah. Itu tidak ada masalah. Kerana kita memang disuruh menghormati jenazah dan sebagainya. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berada bersama dengan para sahabat dan dibawa lalu satu jenazah di depan baginda. Depan baginda atau dekat dengan baginda. Bila dibawa lalu jenazah tu, Nabi duduk dengan sahabat, Nabi segera bangun. Nabi segera bangun. Maka bila Nabi bangun, sahabat bagi tahu, wahai Rasulullah, itu jenazah Yahudi, dia tak Islam pun. Jenazah Yahudi. Kenapa berdiri? Kenapa berdiri? Kalau Islam sudah tentu dibagi tahu kepada Rasulullah untuk diurus, untuk semayang dan sebagainya. Kan? Tapi tak bagi tahu. Itu jenazah Yahudi, diurus secara Yahudi. Tapi Rasulullah bangun. Maka Rasulullah menyatakan, idza ra'aitumul janazata faqumu atau kama qala. Apabila kamu melihat satu jenazah, hendaklah kamu bangun. Jadi konsep daripada hadis ini ialah bangunnya Nabi itu, ulama beza kenapa Rasulullah bangun. Ada ulama kata Rasulullah bangun kerana terkejut tengok kematian, satu. Ada ulama kata Rasulullah terkejut sebab ada malaikat, yang macam-macam tafsiran. Tapi salah satu tafsirannya ialah Rasulullah bangun itu sebagai menghormati jenazah. Sebagai menghormati jenazah, walaupun jenazah itu jenazah Yahudi. Maka atas tafsiran ini, atas konsep inilah, maka anak melakukan upacara-upacara dalam kerangka menghormati jenazah, menghormati ibu bapa yang sudah meninggal dunia. Jadi dia cium, dia tunduk hormat sikit, ya. Bukan sujud pada dewa, bukan sembahan kepada ibu bapa, hormat kepada ibu bapa. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Katalah kena lumurkan minyak sikit kepada jenazah itu, kena tolong ikatkan kain-kain pakaian ke apa ke, tidak ada masalah. Menghormati jenazah. Allahu Akbar. Ya. Dan akan nampak keindahan Islam. Keluarga non-Muslim akan nampak, oh masya-Allah, walaupun dah masuk Islam boleh hadir, boleh bersama lagi menguruskan. Lepas tanam tu boleh duduk sembang dengan keluarga non-Muslim lagi. Nampak keindahan Islam, ya.
Jadi kita jaga jangan sampai melakukan upacara yang kita syirik. Itu je. Wallahu a'lam. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz kongsikan ini, Dr. kongsikan ini. Sebenarnya teringat saya kepada apa yang diluahkan oleh Kekanda Firdaus Wong Abdullah, bagaimana beliau sendiri menyaksikan ataupun mengislamkan ibunya sendiri di depan mata. Itulah nikmat yang paling hebat bagi seorang yang mengecapi Islam melalui pencarian. Allahu Akbar. Baiklah doktor, kita akan rehat seketika dan kejap lagi kita nak tanya tentang sertu pinggan mangkuk ni. Apa cerita? Nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah para penonton sekalian, terima kasih atas sokongan dan juga tontonan anda setiap hari menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kerana sokongan dan juga tontonan anda inilah kami teguh berdiri terus memberikan manfaat buat kita semua. Bukan anda saja, kami pun ada manfaatnya. Terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita semua dan kami juga untuk terus berkongsi di sini insyaAllah. Hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bicarakan tentang fiqh mu'allaf, iaitu fiqh berkaitan dengan saudara baru, dan kita masih lagi dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nizam Abdul Qadir. Baik doktor, satu perkara yang mungkin ramai tertanya-tanya doktor, seorang yang masuk Islam akan tetapi keluarganya masih belum masuk Islam, kemudian makanan mungkin ada terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Jadi adakah bekas makanan yang digunakan di rumah itu perlu disertu untuk digunakan oleh ahli keluarga yang baru masuk Islam? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang paling besar sekali ialah makanan yang haram tu. Ini dari sudut makanan tu. Maknanya yang betul-betul haram, yang confirm haram ialah makanan yang haram tu. Daging babi, ayam tak sembelih. Betul. Kan? Itu yang haram. Adapun bekas tu, itu ada lagi perbezaan ijtihad di kalangan para ulama. Ya. Kalau daging babi tu rasa tak ada beza ulama semua dekat haram. Ayam tak sembelih pun tak ada beza di kalangan para ulama, semua setuju. Itu haram lah. Itu haram. Tapi dalam bekas ni, itu masih lagi ada. Sebab itu bagi satu pandangan ulama menyatakan wajib sertu. Sertu ni makna sama. Ada orang dia tak biasa guna perkataan sertu tu. Sertu tu apa kan? Sama lah maksudnya. Maknanya basuh 7 kali tu dengan air tanah sekali tu, itu sertu ya. Bahasa dia sertu. Jadi satu pandangan ulama menyatakan wajib ya, sebab mungkin cawan itu sudah digunakan, diletakkan arak dalam tu. Satu. Pinggan itu mungkin sebelum tu sudah digunakan untuk letak ayam tak sembelih, daging babi. Ayam tak sembelih tu tak ada isu sangat kot ya. Daging babi dan sebagainya. Jadi satu pandangan kita wajib. Tetapi sini ada lagi pandangan yang menyatakan tidak wajib. Ada pandangan yang menyatakan tidak wajib. Jadi sini nak timbang mana ada dua pandangan. Satu pandangan kata wajib sertu, satu pandangan kata tak wajib sertu. Dan kita nak pilih pandangan mana? Bagi saya muallaf itu pilih sendiri yang mana yang munasabah dengan keadaan dia. Ya. Kalau dia datang ziarah ya dan yakin pinggan tu bersih, cawan tu bersih, tak perlulah nak susah-susah pergi ambil tu basuh. Kan, bawa air tanah kat luar rumah tu cari pula. Kan, tak perlulah kan. Kita datang ziarah sekali-sekala. Tuan-tuan, kalau kita ziarah rumah jiran kita non-Muslim, dia hidangkan air milu, kita nak minum ke tak minum? Kan? Ataupun kita nak pesan, aku nak minum rumah hang ni, sertu dulu cawan tu. Jadi, saya ingat
kalau kita buat perangai macam itulah sikap kita, jadi pandangan persepsi kepada Islam ya. Kita nak membina integrasi kaum tu jadi susah. Susah. Satu. Yang kedua, kita nak pergi minum kedai pun tak boleh. Betul. Kan? Di kedai tu macam-macam. Kan? Tambah kedai mamak tu semua bangsa masuk. Kan? Jadi lepas ni kita nak kena buat cawan Muslim, cawan non-Muslim. Pinggan Muslim, pinggan non-Muslim. Susah pula tu nanti. Kan? Jadi silap-silap cara basuh pun lain. Cara basuh pun lain. Kan? Jadi ini akan menyusahkan kehidupan masyarakat dan kehidupan seorang Islam tu jadi susah. Kan? Jadi kita nak kena fleksibel, pilih pandangan yang munasabah. Jadi Muslim mu'allaf itu dia kena tengok keadaan dia. Tengok. Jadi sebab itu ada hadis sebagai panduan, ya, ada hadis sebagai panduan. Dan hadis ini ditafsirkan oleh para ulama, iaitu hadis sebut tentang masalah kami berada di bumi ahli kitab. Seorang sahabat ni berada di bumi ahli kitab, mereka minum arak dan mereka makan daging babi. Maknanya mereka minum arak dalam cawan, dalam gelas mereka, dan mereka makan babi, mereka masak babi dalam kuali, mereka letakkan daging babi itu dalam pinggan-pinggan, ya. Dan zaman tu pun pinggan pun tak banyak. Pinggan pun tak banyak, cawan pun tak banyak, benda terhad, ya. Maka apa panduan daripada Nabi? Panduan daripada Nabi, illam tajidu ghairaha farhaduha bil ma. Apabila kamu tidak dapati bekas yang lain, tidak ada cawan yang lain, tidak ada gelas yang lain, tidak ada kuali yang lain, tidak ada pinggan yang lain. Kalau ada, gunakan yang lain. Ada alternatif. Ada alternatif. Maknanya ini cawan teh, gelas arak. Biasanya arak dia bulan gelas. Dia tak guna cawan. Jadi cawan tu teh Milo tak ada masalah. Kan? Kalau ada yang lain, gunakan yang lain. Jangan gunakan gelas yang minum arak tadi tu. Ya. Kalau ada pinggan, ini pinggan 4 segi ni untuk letak daging babi. Yang bulat-bulat tu tak letak daging babi. Ambil yang bulat. Kalau ada pilihan. Jadi Nabi bagi panduan, illam tajidu ghairah. Kalau tak ada pilihan, kalau ada gunakan yang lain lah. Kalau tak ada, farhaduha bil ma, maka basuhlah dengan air. Yang tak ada tadi tu, yang ada tu cawan tu dah guna minum arak, maka basuhlah cawan tu dengan air. Basuh ni lah ulama beza pandangan ni. Ada ulama kata basuh tu sampai tahap sertu. Ada ulama kata tak, sekadar basuh lah. Sekadar basuh je lah. Situ beza tu. Tapi maknanya kalau kita nak sertu boleh, fleksibel ataupun tidak, mudah ataupun tidak. Kalau kita tak mau sertu pun ada ulama yang kata macam tu. Jadi saya nak mengajak supaya mu'allaf itu dia sendiri tentukan apa yang dia nak buat. Baik. Allahu a'lam. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh dapatkan buku yang ditulis sendiri oleh Dr. Nizam Abdul Qadir, iaitu Fiqh Mu'allaf, ya Doktor, ya? Itu bukunya. InsyaAllah. Baiklah Doktor, itu dari sudut sertu. Ada pula persoalan dari sudut perkahwinan dan pernah menjadi satu isu, dan ada jugalah beza pendapat dalam kalangan masyarakat berkaitan dengan kahwin ni. Kata Sairul Nizam, ni soalan yang cantik juga kita ketengahkan. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Zandai serta kru. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang masuk Islam kerana niatnya mahu kahwin sahaja? Orang taping tanya soalan tak pernah mengecewakan. Silakan Doktor. Dia masuk Islam, niat dia nak kahwin. Dia masuk Islam, niat dia nak kahwin. Nahnu nahkumu bizzawahiri wallahu yatawallas saraira. Kita hukum berdasarkan zahir. Zahir dia mengucap, dia masuk Islam, alhamdulillah. Maksudnya tak boleh ada tanggapan. Tengok. Kita hukum zahir. Kita hukum zahir. Wallahu yatawallas sarai. Allah Taala yang akan kendalikan dalaman dia. Hati dia, niat itu urusan Allah. Kita tak payah duk kata dia tu masuk Islam nak kahwin je tu. Itulah kadang sampai viral. Sampai tular. Cumanya kalau niat dia itu kerana nak kahwin semata-mata, dia akan nampak kesan selepas daripada tu. Kesan dia tak berapa bersungguh nak mengaji tentang Islam. Dia tak berapa nak beramal dengan Islam. Dia sekadar hari nak kahwin pukul 11 pagi, pukul 9, pukul 10 dia mengucap 2 kalimah syahadah, isi borang masuk Islam, pukul 11 akad nikah. Jadi masa tu je lah.
Dia tak ada lepas tu nak pergi ikut kelas lah apa. Tak ada usaha. Tak ada usaha. Itu nampak. Tapi dia masuk Islam, zahirnya sah, tak ada masalah. Faham. Perkahwinan tu sah. Ya. Jadi sebab itu bila seseorang tu kita kena jaga niat kita. Ya. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, faman hajara ila imra'atin yankihuha, sesiapa yang berhijrah kepada seorang wanita yang dia nak kahwin, hijrah kerana nak kahwin, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah dia tu dapat apa yang dia nak aja. Dia nak kahwin, dia dapat kahwin. Allah akan bagi. Dia dapat kahwin. Tapi dia tidak mendapat Allah Taala, dia tak dapat redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia hijrah kerana dunia, dia akan dapat dunia tu. Tapi di akhirat dia tidak mendapat habuan yang besar. Jadi betulkan niat kita, perkahwinan itu sebagai batu loncatan sahaja. Tapi niat sebenarnya adalah kerana Allah Subhanahu wa Taala. Baik, itu dia satu perkara yang kita kena ambil tahu, bagaimana kita diajar untuk berpandangan positif ataupun husnuzon, doktor, ya, tidak boleh menghukum sesuatu itu dan ini hanya kerana apa yang kita nampak di depan mata, doktor, ya. Baik, doktor. Satu perkara yang cantik kita bincangkan, fiqh mu'allaf, dan mungkin tadi permulaan yang sangat indah bagaimana doktor menceritakan siapakah mu'allaf. Mungkin di hujung ini sebagai kesimpulan, menyantuni mu'allaf itu adalah satu tuntutan kerana mereka merupakan juga menjadi duta kepada Islam. Kita juga duta kepada agama Islam, mereka juga duta kepada agama Islam. Satu pesanan yang cantik. Silakan, doktor. Baik, alhamdulillah, ya. Maknanya menyantuni itu, kita sebagai Muslim yang asal ini, ya, perlu berusaha untuk menjaga mu'allaf, menjaga kebajikan mu'allaf, ya, menyantuni, memberi bantuan kepada mu'allaf, ya, kerana mereka perlukan bantuan dari sudut emosi, mereka perlukan bantuan dari sudut ekonomi, ya, mereka perlukan bantuan dari sudut ilmu, mereka perlukan bantuan dari sudut nak memantapkan akidah mereka, banyak benda-benda tu, ya, pembinaan keluarga mereka dan sebagainya, ya. Jadi kita kena berhikmah lah dalam memberikan sesuatu tu, dan kita bincang panjang ini, kita bagi sikit-sikit. Betul. Ya, tadarruj, sunnah tadarruj itu kena ada. Dan satu perkara yang kebajikan ini sangat penting untuk kita jaga, ya. Saya berharaplah kalau dapat, ya, selepas habis PKP ini, kalaulah saya tidak melihat lagi, ya. NGO dakwah tu banyak, alhamdulillah. Cuma dari sudut masyarakat itu nak menjaga kebajikan mu'allaf tu, saya nampak belum menyerlah lagi. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini, kalaulah kita dapat pihak masjid, pihak surau, dengan bantuan Jabatan Agama, Jabatan Agama dah ada dah. Betul. Iaitu diturunkan jaga mu'allaf ini kepada qaryah-qaryah. Baik. Maknanya ada satu biro kebajikan mu'allaf di masjid-masjid dan di surau-surau. Sebarkan lagi. Sebarkan. Jadi maknanya dia dah masuk Islam di Jabatan Agama, NGO dah uruskan, tapi dia duduk kawasan mana? Dia duduk kawasan sini. Bandar utama. Ada surau, atau masjid. Ada masjid, ada biro yang pergi ambil berat pasal dia. NGO tu duduk jauh. Ya. Duduk Kuala Lumpur jauh. Kan? Ini dekat dengan dia, rumah dia sebelah surau. Kan? Pergi berat ni, kan. Jadi kalaulah kita dapat luaskan, ya, biro kebajikan mu'allaf di masjid dan surau ini, insya-Allah, wallahu a'lam. Itu dia, supaya kita dapat menyantuni mereka, dan insya-Allah Islam itu akan terus tersebar dan berjaya satu hari nanti. Baik, doktor, mungkin doktor boleh ketuai bacaan doa untuk kita sama-sama memurnikan pagi ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشركك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Nizam Abdul Qadir kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sama lagi masa depan ya Doktor ya. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa saksikan esok Tanyalah Ustaz dengan topik Mekah Permulaan dan Pengakhiran Sirah esok insyaAllah, dan bersama dengan sahabat saya Da'i Anas dan juga tetamu insyaAllah Ustaz Zul Ramli Razali insyaAllah. Baiklah, saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Jangan lupa hargai nikmat iman yang kita ada, suburkanlah dengan ketaatan kepadanya dan yakinlah bahawasanya dan nikmatilah Islam, dan pastinya dengan rahmat Allah satu hari nanti kita akan melangkah masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan bersama lagi di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.